Menyingkap kembali sejarah lama, kita sedia maklum Sabah kaya dengan kisah sejarah yang mungkin telah dilupakan atau ada yang tidak pernah kisah tentang sejarah ini. Ikuti cerita sejarah yang kian dilupakan. 4 tahun cukup lama dan satu catatan sejarah hitam buat kami rakyat yang ditindas ketika penjajahan tentera Jepun disandarkan. Bagai tiada waktu siang, begitulah kisah yang mampu digambarkan ketika waktu penjajahan tentera Jepun disandarkan semasa Perang Dunia Kedua bermula pada 19 Januari 1942 hingga 19 Oktober 1945. Keperitan yang dialami ketika itu berubah sebaik saja kemunculan Brigade Division ke-9. Tentera Australia berjaya menawan semula bandar ini dari tentera Jepun. Kisah penderitaan rakyat dari kezaliman terhadap tawanan yang dilakukan oleh tentera Jepun ketika Perang Dunia Kedua terus menjadi lipatan sejarah yang tidak ingin diulangi bagi keluarga mangsa tawanan perang dan penduduk di bandar sandakan. Kesan paling kejam yang masih diingati sehingga hari ini ialah Kawat Maut yang dikenali dengan kisah pilu menyayat hati, Death March, di mana tentera Jepun telah memaksa sejumlah 1,066 orang tawanan perang bergerak secara berkumpulan dari kem tawanan perang, sandakan ke Pekan Ranau yang meragut nyawa lebih 1,000 orang sejauh 260 km. Lipatan sejarah pahit itu pada 1945 hingga hari ini telah mengungkap lembaran cerita 71 tahun. Kesan penjajahan tentera Jepun dalam Perang Dunia Kedua sehingga hari ini masih boleh dilihat dan kisahnya menyimpan 1000 sejarah hitam dalam ingatan keluarga tawanan yang meninggal dunia. Begitu juga tawanan yang terselamat dari kalangan penduduk tempatan di Sandakan. Sandakan merupakan sebuah bandar yang telah dijadikan oleh tentera Jepun sebagai pusat tawanan utama di rantau Asia. Sehubungan dari kesan itu, tapak pusat tawanan bagi tawanan Australia dan British juga menyimpan kisahnya apabila lokasi gelap itu dijadikan landasan lapangan terbang untuk kemudahan tentera Jepun dari tahun 1941 hingga 1945. Pada tahun 1942, orang awam Indonesia yang dibawa dari Pulau Jawa bersama tahanan perang Australia dan British yang telah ditahan semasa kejatuhan Singapura dihantar melalui kapal ke Borneo Utara dengan tujuan untuk membina padang terbang di Sandakan. Seperti pembinaan landasan kereta api Burma atau dikenali sebagai landasan kereta api maut, tahanan dipaksa bekerja keras dengan diacukan senapan kepada mereka, sering dipukul dan tidak menerima makanan serta ubatan yang cukup. Mereka terus ditahan walaupun kerja pembinaan telah siap. Kebanyakan tahanan akhirnya mati. Pada awal 1945, apabila pihak berikat semakin hampir, Komandan Kem Kapten Hoshijima Susumi memutuskan untuk memindahkan baki tahanan ke pendalaman di Ranau, kira-kira 250 km. Menurut beliau, ia merupakan arahan dari Lieutenant Gen Masao Baba, Komander Pemerintah ke-37 dalam tentera Jepun. Tahanan Australia dan Indonesia ini telah dikerah oleh tentera Jepun untuk berjalan dari Sandakan di pantai timur ke Kota Kinabalu di pantai barat. Dalam perjalanan tersebut, lebih 1,000 orang telah maut akibat keletihan, kebuluran dan penyakit. Kawat pertama merentasi kawasan Paya, hutan tebal dan kemudian melalui kawasan Cerun bahagian timur Gunung Kinabalu yang berlaku di antara Januari hingga Mac 1947. Pihak Jepun telah memilih 470 banduan yang difikirkan cukup cergas untuk mengangkut bagasi dan bekalan makanan untuk mengiringi batalion-batalion Jepun ke penempatan baru di bahagian pantai barat. Dalam kumpulan tersebut, kebanyakan tahanan yang menderita daripada jangkitan penyakit atau kekurangan zat makanan. Mereka memulakan perjalanan dengan niat asal untuk pergi ke Jesselton. Walaupun perjalanan tersebut mengambil masa 9 hari, tetapi mereka diberi bekalan hanya untuk 4 hari. Seperti apa yang terjadi dalam Kawat Maut Bataan di Filipina, tahanan yang tidak dapat bertahan akhirnya mati. Mana-mana tahanan yang keletihan ditinggalkan supaya mati dalam perjalanan. Apabila sampai di Ranau, mereka yang masih bertahan telah diarahkan untuk membina kem sementara. Tahanan yang terselamat akhirnya telah ditahan dalam bilik tahanan yang kotor dan terpaksa bersempit-sempit. Kebanyakan mereka akhirnya jatuh sakit dan mati akibat dysentery atau cirit-birit. Menjelang 26 Jun 1945, hanya 5 askar Australia dan seorang askar British yang masih hidup.
Kawat kedua bermula pada 29 Mei 1945 dengan disertai oleh 536 tahanan. Kawat tersebut berlangsung selama 26 hari dengan kesemua tahanan kedua ini lebih lemah dari para tahanan kawat pertama. Tahanan kali ini juga diberikan catuan makanan dan dipaksa untuk mencari makanan sendiri dalam perjalanan. Kompaun nombor 1 disandarkan telah dimusnahkan untuk memusnahkan bukti kewujudan mereka. Hanya 183 tahanan yang terselamat. Kawat kedua tiba pada 24 Jun 1945 dan mereka terkejut apabila mendapati hanya 6 orang tahanan sahaja yang masih hidup dari kawat pertama. Kira-kira 250 orang tahanan yang tinggal selepas kawat kedua berlepas. Kebanyakan tahanan mula jatuh sakit dan askar Jepun membiarkan mereka mati tanpa memberikan makanan. Namun pada 9 Jun 1945, Jepun akhirnya menghantar 75 orang lagi untuk kawat terakhir. Tahanan dalam kawat terakhir sangat lemah berbanding 2 kawat terdahulu. Tiada seorang pun yang mampu bertahan lebih dari 50 km. Setiap tahanan akhirnya rebah kerana keletihan melampau dan ditembak bunuh oleh askar Jepun. Tahanan yang masih tinggal disandarkan dan tidak mampu untuk berjalan telah dibunuh ataupun mati kerana kelaparan dan sakit teruk sebelum Jepun menyerah kalah pada 15 Ogos 1945. Mangsa-mangsa tahanan yang lain kerana kekurangan dan layanan kejam dari askar Jepun, hanya 38 tahanan yang masih hidup di Ranau. Semua tahanan kurang sihat dan tidak mampu untuk bergerak. Mereka akhirnya telah mati dibunuh atas perintah tertinggi Jepun. Kesemua mereka dibunuh dalam bulan Ogos. 6 orang askar Australia berjaya melepaskan diri. Semasa kawat kedua, Owen Campbell dan Richard Braithwaite berjaya melepaskan diri dan lari ke hutan. Mereka telah dibantu oleh orang tempatan dan akhirnya diselamatkan oleh pihak berikat. Semasa bulan Julai, Private Nelson Short, Pegawai Warren 1 William Stipwich, Private Keith Bottrill dan William Moxham berjaya melarikan diri dari Ranau. Mereka semua juga menerima bantuan dari penduduk tempatan yang memberikan mereka makanan dan menyembunyikan mereka sehingga perang berakhir. Daripada 6 orang yang terselamat, hanya 3 orang terselamat daripada kesan penyiksaan yang mereka terima di kem tahanan dan mereka menjadi orang penting dalam perbicaraan kes kekejaman perang Jepun yang diadakan di Tokyo dan Rabaul. Mereka menjadi saksi utama dan menceritakan segala kekejaman askar Jepun untuk tatapan seluruh dunia. Kapten Hoshijima didapati bersalah dan dikenakan hukuman gantung pada 6 April 1946. Kapten Takakuwa dan Kapten Watanabe telah didapati bersalah atas kesalahan membunuh dan menyiksa tahanan hingga mati. Mereka masing-masing telah dijatuhkan hukuman gantung dan tembak pada 6 April 1946 dan 16 Mac 1946. Tugu peringatan perang telah didirikan di Kundasang Sabah pada tahun 1962 bagi memperingati mangsa yang terkorban di Ranau dan Sandakan. Tugu peringatan perang juga dibina di negara asal askar yang terkorban bagi memperingati mereka. Setiap 15 Ogos, sambutan Hari Peringatan Sandakan diadakan bertujuan memperingati para tawanan Australia dan British yang terkorban ketika menjadi tawanan tentera Jepun semasa Perang Dunia Kedua di Sandakan. Sekian. Terima kasih.